Sebentar lagi. Itu tajuk lagu kan? Tapi yelah, memang itulah maksud dia, galau tu, risau macam itulah. Nantikan perkongsiannya, dan untuk anda pagi, jumpa esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Mazlina Ismail. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) kini dalam peringkat akhir menyiapkan pelan strategiknya sebagai langkah penambahbaikan bagi memastikan ia terus relevan pada masa depan. Pengerusinya, Datuk Wan Saiful Wan Jan, berkata pelan strategik yang dijangka dilancarkan awal Jun depan itu merangkumi penjenamaan peranan dan teknologi yang digunakan. Beliau berkata demikian di Kubang Pasu semalam, juga berkata kefahaman rakyat terhadap peranan perbadanan berkenaan dilihat semakin baik dengan jumlah tabungan turut bertambah sejak beberapa tahun lalu. Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia (MEF) memohon Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya menangguhkan semakan gaji minimum yang dijadualkan pada Februari 2022. Presiden MEF Datuk Dr. Syed Hussein Syed Husman berkata kini bukan masa yang sesuai untuk menambah kos menjalankan perniagaan kerana majikan terpaksa menggunakan langkah pemberhentian dan pengurangan pekerja selain pemotongan gaji 30 hingga 50% berikutan kesan pandemik COVID-19. Katanya dalam kenyataan pada Ahad, beliau berkata kalangan majikan memerlukan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk keadaan kembali stabil dengan lebih pasti sebelum mempertimbangkan bagi membincangkannya kerana bukan perkara yang mudah dan senang apabila ia melibatkan kos sara hidup. Sekian berita IKIM edisi jam 10 pagi. Assalamualaikum. Laporan berita tadi dari sumber bernama Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. 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 Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana jua anda berada. Alhamdulillah kembali bersiaran waktu ini Yati bertemankan anda untuk perkongsian hari Isnin. Perkongsian kita akan sama-sama layari 3 jam bersama dengan Yati pukul 10 pagi sampai ke pukul 1 tengah hari nanti, insya-Allah. Telah pun selesai sahabat-sahabat Warna Pagi, Hazwan dan juga Sufian Yeye dekat belakang saya. Alhamdulillah. Masya-Allah, hebat tak? Walaupun puasa mereka ni bersemangat tak ingat. Masya-Allah, alhamdulillah. Jadi untuk anda akan mendengar, terima kasih pada mereka berdua, dan untuk anda akan mendengar, kita akan mulakan nanti perkongsian kita nak teruskan lagi semangat mereka tu, kita nak bawa momentum tersebut sehingga aspirasi awalan ni kita bakal mulakan menerusi pesona Zara. Hari ni kita nak belajar sebenarnya, ada tak pernah kita homesick masa kecil-kecil dulu kan, pantang tak jumpa mak ayah, berpisah sekejap, kita rindu sebagai
sebagainya, ataupun kita dah jadi mak ayah, anak masuk asrama kita rindu dan sebagainya. Itu bakal kita kongsikan sebab ada masalah juga sebenarnya. Dari segi psikologi tentang itu kita akan kongsikan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin untuk anda menerusi personal di Zara. Saat ini jom kita mulakan Nazri Johani dan juga Arif Bahran dengan Sebenarnya Cinta, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
kan kata tak boleh rasa diri baik. Tapi berhati-hatilah dengan tipu daya syaitan. Bila sebaik kita baca satu juzuk Al-Quran, tiba-tiba kita yang menerima amalan kita sendiri. Kita rasa kita solehah, lepas tu kita rasa kita lebih baik daripada orang yang tak baca walaupun satu muka surat. Tiba-tiba lidah kita yang baru habis satu juzuk Al-Quran, kita pun bertanya kepada suami di sebelah, awak berapa muka surat hari ini baca Quran? Saya dah habis dah satu juzuk. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Rupanya satu juzuk yang dibaca itu bukan menambahkan iman dia, bukan menambahkan lidahnya menjadi akhlak yang mulia, tetapi dia mengeluarkan kata-kata yang ada unsur riak, ada unsur takabur dengan satu juzuk yang dia baca pada saat itu. Manakala mungkin suami yang dipeli itu pula bertukar dapat pahala, sebab pahala sabar dipeli isteri yang baca satu juzuk Al-Quran dan dia tak baca walaupun satu muka surat. Berhati-hatilah kita. Sebab itu para ulama berpesan, kadang-kadang dengan satu istighfar perlu disusuli dengan istighfar yang lain. Kerana mungkin istighfar pertama dengan rasa ujub, kemudian istighfar kedua ujub lagi, susuli sehinggalah hilang penyakit-penyakit yang boleh merosakkan istighfar kita tu. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tibanya bulan Ramadan, umat Islam di seluruh dunia bersiap dengan penuh gembira untuk menghidupkan kembali keindahan Ramadan. Namun, bayangkan bagaimana pelarian Syria menyambut Ramadan kali ini. Di kem-kem pelarian Syria, kelaparan dan kemiskinan telah menghantui penduduk di sini. Para pelarian tidak mempunyai apa-apa untuk disuapkan kepada anak-anak mereka. Ya, ini adalah realiti. Hampir sepanjang tahun mereka bergelut dengan keadaan hidup yang sangat sempit sehingga tiada istilah kenyang dalam kamus hidup mereka. Dari realiti tragis ini, atas rasa tanggungjawab dan prihatin, kami dari Pertubuhan Peduli Insan Malaysia mengambil ikhtiar dengan melancarkan kempen infak Ramadan Syria ke-10 untuk menyediakan juadah iftar pada bulan Ramadan yang penuh barakah bagi memenuhi impian mereka dan membawa kegembiraan anak-anak di sana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seseorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, pasti Allah akan memudahkan kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa memudahkan orang yang sedang dalam kesusahan, pasti Allah akan permudahkan baginya urusan di dunia dan akhirat. Sanggupkah anda membiarkan saudara kita di Syria bersendirian di bulan Ramadan? Mari bersama Pertubuhan Peduli Insan Malaysia berkongsi pahala berganda pada bulan Ramadan dengan menyumbang kepada pelarian miskin di kem ini. Untuk membantu saudara-saudara kita di Syria, hulurkan sumbangan anda melalui www.peduliinsan.org. Jeng, jeng, jeng. Dah tahu promosi menarik buffet Ramadan bulan ni? Berbaloi tak? Dekat mana? Menate Steak Hub. Yang syoknya ada kambing panggang istimewa Bukhari bersama nasi Mendi. Harga pun berpatutan. Wow, memang mantap lah. Semua cawangan ke? Berapa harga buffet? Ya, kecuali ampang. Untuk buffet Ramadan hanya RM89.90 untuk dewasa dan RM49.90 untuk kanak-kanak. Macam mana nak buat tempahan? Untuk tempahan, hubungi cawangan Menate Steak Hub berdekatan atau layari www.menate.com.my. Kapsul Masa. Pada tanggal 12 Mei 2012, kursus kecemerlangan asnaf telah diadakan di Institut Kemahiran Baitul Mal IKB Kampung Pandan, Kuala Lumpur. Kursus yang diadakan selama 2 hari tersebut melibatkan 80 orang penerima bantuan keuangan bulanan Baitul Mal. Kursus ini bertujuan memberi pendedahan awal kepada para peserta untuk memilih laluan kerjaya yang mudah dalam menentukan matlamat hidup mahupun mengembangkan perniagaan yang dijalankan.
Kursus dimulakan dengan taklimat dan pembentukan minda niaga dari tenaga pengajar supaya para asnaf tidak hanya bergantung kepada bantuan dan membuka peluang untuk menjana ekonomi dan pendapatan keluarga. Tenaga pengajar terdiri daripada guru Institut Kemahiran Baitul Mal, IKB dan Darsaadah yang berpengalaman iaitu Puan Hajah Rohani binti Muhammad, Puan Nur Haida binti Slamet, Encik Anwar binti Umar dan Puan Azizun binti Abdul Rahman. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Siapa Tuhanmu? Bagaimana engkau habiskan usiamu? Soalan ini takkan dapat dijawab oleh kita andai kita hidup dalam lalai dan leka. Belum terlambat untuk kita berubah. Jom, restart hidup kita dengan tapak yang telah disediakan oleh Yaminika. Layari yaminika.com sekarang ini dan rasai pengalaman dan perubahan diri bersama Yaminika. Yaminika.com. Penantian selama 20 tahun penduduk di Bandar Tasik Kesuma, Beranang, Selangor sungguh mendambakan sebuah masjid sebagai pusat berjamaah, beribadah dan beraktiviti. Selama ini mereka menunaikan solat Jumaat, solat Aidilfitri serta lain-lain ibadah di 3 buah surau yang semakin sesak untuk menampung lebih 3,000 penduduk. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma, Kombat. Selagi masjid itu kekal, selagi itu pahala akan mengalir kepada pewakafnya. Wakaf, hadiah teristimewa untuk ibu ayah tersayang. Moga berpanjangan pahala wakaf untuk kita serta ibu dan ayah tersayang hingga ke akhirat. Semudah di hujung jari anda, transfer online semudah RM1,000 seorang untuk seramai 20,000 orang penginfak. Atau boleh secara ansuran beberapa bulan. Berinfak dan berkongsi nikmat rezeki adalah ibadah yang besar pahalanya. Mari bersama kami berinfak dan berwakaf melalui akaun 56519656 Maybank, dan maklumat lanjut anda boleh menghubungi talian hotline 0386053673 atau talian WhatsApp 012-850-2280 atau terus ke laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Sebagai ibu penyayang, saya sangat cerewet pemilihan lampin. Sebab itu saya pilih Baby Mora, bebas klorin dan halal. Baby Mora, Baby Mora, oh sedap. Baby Mora, Baby Mora, oh nyaman. Baby Mora, Baby Mora, oh harum. Buat ceria sepanjang hari. Terus ke Facebook Baby Mora atau dapatkan dari ejen di seluruh Malaysia. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia menerusi perkongsian pertama di Aspirasi 10.1 bersama saya Nur Hati Paradi. Tak lain tak bukan kita ada Pesona Dizarah bersama dengan sahabat pendengar Ustaz Muhammad Abdul Alamin di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sekejap je Ustaz kan. Dah sampai hujung-hujung Ramadan dah kita dah. Tapi apa pun, Alhamdulillah. Betul, ya. Alhamdulillah sebab Ustaz masih lagi berkesempatan bersama dengan kami, berkongsi ilmu, insya-Allah. Dan hari ini kita masih lagi dalam pengajian untuk sama-sama kita nak bedah siasat ataupun kita nak memperbaiki, mengelokkan lagi keluarga kita dalam forensik keluarga. Ustaz Muhammad bawakan kepada kita macam-macam tajuk dah kita ada dah, Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak bawakan tentang anxiety disorder juga. Tapi tentang separation. Kadang-kadang ni Ustaz, hantar anak masuk sekolah asrama pun, ya Allah, mak bapak dia lebih daripada anak Ustaz. Dia punya rindu ke anak dan sebagainya, tak boleh nak berpisah dan sebagainya. Jadi ini juga kita kaitkan dengan masalah anxiety juga Ustaz. Mungkin awal ni Ustaz berikan terlebih dahulu mukadimahnya sebagai penerangan awal tajuk kita. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur buat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam pengawasan kita Pesona di Zahra. Dan pagi ini apa khabar DJKIT? Alhamdulillah. Dan kepada seluruh ibu kakak, abang-abang, adik-adik, para pendengar yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Okey, pada hari ini kita kongsikan mengenai satu kerisauan, iaitu mengenai anxiety disorder ataupun, dan anxiety disorder ni dia ada beberapa, ada generalized anxiety disorder ataupun GAD. Jadi kita nak tengok mana separation anxiety disorder, maknanya gangguan kecemasan ataupun kerisauan yang melampau kerana adanya perpisahan, kan? Kerana adanya perpisahan. Sekarang ni bagus juga kita kongsikan hari ini contoh dalam musim-musim COVID ini ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang mungkin pertama tak dapat jumpa mak, ayah, kan? Sampai sampai satu kebimbangan yang melampau. Macam mana keadaan mak, macam mana keadaan ayah, ke kampung nak balik pun susah ni, sedangkan ada satu SOP, maknanya memang betul-betul meninggal barulah boleh pergi balik dan sebagainya. Jadi maknanya macam mana keadaan ini? Sebabnya maknanya separation anxiety disorder ni boleh berlaku terutama zaman-zaman sekarang ni, kan? Ataupun kadang-kadang mungkin bagaimana satu orang tiba-tiba dia disahkan dengan COVID-19, kan? Maksudnya dia macam mana keluarga yang ditinggalkan, macam mana keluarga yang kena ambil, kan? Jadi sampai tak boleh nak tidur, sampai tak boleh nak, maknanya ada berlaku panic attack dan sebagainya, kan? Ini kita nak bincangkan supaya apa? Paling kurang kalau kita bincangkan pada hari ini, kita kongsikan pada hari ini, jadi kita ada mental prepare, kita ada persediaan mental, kalau apa-apa berlaku jangan sampai jatuh kepada gangguan kesihatan mental kita, kan? Ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, okey, gangguan kerisauan melampau mengenai perpisahan ini ataupun separation anxiety disorder ni adalah gangguan kegelisahan di mana seseorang mengalami kegelisahan yang berlebihan mengenai perpisahan daripada rumah, kan? Ataupun dari individu tersebut yang mempunyai keterikatan emosi. Dan juga ada kajian mengenai sampai kepada haiwan ternakan. Ada orang yang memang berpisah dengan haiwan ternakan tu dia jadi sampai separation anxiety disorder. Kan? Dulu kan ada satu ketika sampai sekarang pun orang suka kongsikan nombor-nombor ustaz dekat FB, nombor personal batu, Jadi tujuannya bagus. Tujuannya adalah kalau siapa-siapa nak jemput ustaz di kamar, perkongsian dan sebagainya, senang nak kontak. Tapi dia bagi nombor personal, jadi beramai ustaz-ustaz tak rasa selesa, sebab kadang-kadang ada orang yang maknanya telefon tu ada masalah-masalah yang kalau orang biasa ingat, biasa. Saya pernah satu ketika, kan, DJ KIT, ibu kakak saya sekalian, kan, satu orang telefon banyak kali pukul 2 lebih, 2 pagi tau, pukul 2 petang, 2 lebih, telefon. Saya kata ada emergency ke apa agaknya ni, kan. Saya pun angkat, ustaz, boleh tak tolong saya ustaz, ada tak doa-doa ustaz, kucing saya hilang ustaz, Alhamdulillah. Daripada kalau kita orang sebut common sense dia, macam apa benda lah kau ni, kan. Tapi saya memahami benda ini, saya faham ada orang yang dia memang jadi risau dan memang sampai maknanya ada keterikatan emosi dengan, maknanya dia punya sayangnya kepada kucing tu, sampai kucing dia tak jumpa, sampai anxiety,
Jadi maknanya sebab tu kajian daripada pakar-pakar ahli kejiwaan, maknanya separation anxiety disorder ni bukan saja dia berlaku kepada kita risau kepada perpisahan ataupun maknanya pengasingan maknanya manusia, tapi juga kadang-kadang dengan maknanya haiwan peliharaan yang mana orang tu kata apa benda, kita bukan, dan mungkin ada antara kita cakap apa benda lah, tapi memang orang tak sama. Kita jangan ukur orang sama macam kita. Jadi dalam personal Zahara ni kita belajar mengenai kepelbagaian emosi, kepelbagaian manusia yang kita perlu besarkan circle of tolerance kita ataupun kita punya lingkungan toleransi kita. Sebab orang tak sama seorang tu. Okey. Ini buat kakak, tuan-tuan muslim dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Gangguan separation anxiety disorder ni, jadi pertamanya dia boleh jadi di peringkat kanak-kanak. Okey. Di peringkat kanak-kanak apa yang berlaku adalah kanak-kanak tu merasa risau, susah kalau dia tu dipisahkan dengan orang-orang yang dia rasa selamat. Okey, dia rasa selamat. Okey, kemudian ataupun dia bimbang berlebihan kalau dia bersendirian. Kalau dia terpisah, dia bersendirian, dia jadi bimbang. Ini bagi kanak-kanak. Ini biasa kadang-kadang pada anak-anak yang baru masuk sekolah, dia ada kebimbangan. Bimbang itu adalah biasa bagi manusia. Tapi kalau dia sampai berlanjutan, sampai 6 bulan contohnya, itu dia ada gangguan sikit kepada kesihatan mental ya. Itu yang perlu kita faham dalam kehidupan kita ni. Jadi dia buat kakak tuan-tuan sekalian itu bagi kanak-kanak. Dan orang dewasa pula, apa yang berlaku adalah kebimbangan itu berlaku berlebihan apabila pada orang lain pula. Maknanya katakan dia terpisah dengan orang, dia risau sangat. Maknanya orang yang ditinggalkan, yang terpisah itu akan dicederakan. Maknanya dia akan terfikir kalau macam mana susah, cedera dan sebagainya kan. Kemudian antara lain ciri-ciri dia gejala fizikal. Apabila mereka tahu mereka akan berpisah dengan orang lain dan tidak lama lagi. Maknanya dia tahu dia akan berpisah contoh. Dia akan gejala fizikal. Selalu tak boleh tidur. Sebab itu saya selalu tekankan. Allah SWT sendiri sebut dalam Quran bahawa Allah jadikan malam wa ja'alna al-laila libasa. Malam tu sebagai pakaian kita, kerehatan buat kita. Orang kalau dia bermula tak boleh tidur pada waktu malam, dia kena hati-hati daripada sudut badan kita pun selepas 12 malam badan kita ni akan repair, akan baik pulih badan kita sendiri pada waktu malam. Dia bukan waktu siang. Sebab tu tidur malam takkan sama pada waktu tidur siang. Jadi maknanya kita ni susah tidur malam, kita kena hati-hati takut kalau berlanjutan dia boleh mengganggu maksudnya apa yang ada dalam diri kita ni. Ini yang ini kalau gejala fizikal tak boleh tidur, risau, pening dan sebagainya. Dan kadang-kadang anxiety disorder ni perlu juga separation anxiety disorder ni dia perlu tahu pasangan dia tu kat mana, orang yang disayang tu kat mana. Juga kadang-kadang kalau kita andai kata isteri kita asyik telefon kita, awak kat mana, awak kat mana. Okay. Mungkin sebagai isteri dia suka telefon. Tapi kalau dia risau, abang ni ke mana ni, jangan ni berdating ke mana, risau kan. Dan berlanjutan dalam waktu yang lama, pada 6 bulan lebih kurang, dia kena faham benda ni Kerana takut-takut dia ada gangguan yang secara dia tak perasan Dia risau macam mana orang dikasih ni kat mana, ada sisi telefon kan. Apa dia buat ni kan. InsyaAllah negara kita negara yang aman, ada undang-undang, ada maknanya ada peraturan-peraturan maknanya tak perlu risau sangat kepada perkara itu, tapi ada orang yang jenis macam tu. Ni. Jadi kalau gejala ni bertahan selama 6 bulan paling kurang, maka kita kena hati-hati. Bila telah masuk kepada 6 bulan, itu adalah permulaan melangkah kepada gangguan penyakit mental. Kalau mungkin lebih lagi, kita tak perasan. Seseorang itu tak perasan. Sebenarnya dia sudah mengalami gangguan mental daripada sudut itu kan. Dan nanti akhirnya dia akan mengganggu hubungan sosial. Hubungan sosial ni mana hablum minan nas. Hablum minan nas dia akan terganggu. Hubungan dengan manusia akan terganggu. Akan cemburu, akan marah-marah, akan rasa tak senang, akan ada panic attack, akan rasa macam tak boleh tidur, akan mimpi macam-macam dan sebagainya. Ini dia. Jadi ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. So ini maknanya ini antara benda yang kita kena faham. Jadi
separation anxiety disorder ni dia boleh bermula daripada kanak-kanak lagi. Sebab tu anak-anak kita sebagai manusia kita ada kerisauan kita. Itu manusia, kita ada kerisauan kita. Tapi yang kita kena ambil perhatian jika kerisauan itu yang maknanya di luar daripada logik satu dan kemudian dia mengganggu. Tak boleh tidur kan, maknanya mimpi yang buruk kan, dengan tema perpisahan. Kan, mana tak boleh nak tidur, pening kepala, banyak risau kan, banyak kerisauan, maknanya risau tentang keselamatan ahli keluarga, risau tersesat daripada jalan kan, maknanya sampai ada orang yang kalau budak-budak sekolah tak nak bersekolah contohnya kan, kerisauan-kerisauan yang demikian ini, ini kita perlu jaga ya. Jadi maknanya paling kurang kita bincang pada hari ini kita ada satu kesedaran. Sebelum kita bahas daripada sudut Islam pula, dapat amalan-amalan yang bagus untuk kita baca ya. Dia cakap hati ya, baru-baru ni saya ada dijemput untuk bagi ceramah dengan SOP di satu masjid ya. Di satu masjid ya. Jadi alhamdulillah di hujung saya ceramah ada orang jumpa saya, dia kata terima kasih Ustaz, perkongsian personal Zahra. Maknanya ada amalan-amalan yang dibaca daripada ayat Al-Quran ini menjadikan jiwa dia lebih tenang lagi. Alhamdulillah. Sebenarnya perkongsian yang kita kongsikan ini, pertama kita kena ada kesedaran. Ada benda tak kena ni. Kalau kita tak ada kesedaran itu, macam mana kita nak perbaiki diri kita kalau kita tidak ada kesedaran itu. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Okey, insyaAllah. InsyaAllah. Kita akan berhenti rehat seketika. Untuk sahabat pendengar, anda mungkin ada pengalaman anda. Pernah kecil-kecil dulu, tiba-tiba dia terlampau homesick, masuk asrama Ustaz, homesick Ustaz kan. Ada pengalaman anda, bagaimana ianya mengganggu anda mungkin. Ataupun bagaimana sendiri anda mungkin ada pengalaman-pengalaman lain. Anda boleh kongsikan bersama kami di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM ataupun di WhatsApp IKIM di 0112900404. Kita ada banyak soalan Ustaz daripada sahabat kita. Ada juga yang bercerita tentang pengalaman. Nanti kita akan kongsikan di perkongsian kita pada hari ini. Untuk anda yang ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Cobalah sedaya mampu
dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, semuanya dalam bentuk baik dan buruk. Yang buruk itu sudah pasti dalam Al-Quran dan Hadis itu dilarang kita melakukannya dan ditegah dalam bentuk akhlaknya buruk lah. Bukan kita kata suka hati akulah apa baik dan buruk kan, aku ada otak, aku boleh fikir sendiri. Betul, akal kita ni pun punya peranan. Kita boleh memikirkan sesuatu itu baik dan buruk, khususnya dalam bentuk kegunaan amali dia. Contoh mikrofon, bila dah setiap hari dia menolong dan membantu DJ bercakap, kalau tidak DJ cakap dengan batu dan kayu dan besi, tak ke mana-mana. Tetapi besi canggih betul sehingga kita bercakap satu dunia boleh dengar. Itu menunjukkan ini satu benda yang baik. Lebih dari segi dia punya utility dia. Ada benda yang buruk yang berkait dengan akhlak, macam kita mengumpat, buruk dari segi kerohanian, buruk dari segi kemanusiaan. Kalau orang melakukan tu, kemanusiaan akan runtuh. Bayangkan kalau orang semua mengumpat, menipu, memfitnah misalnya, habis rosak satu masyarakat. Bukanlah rosak maknanya tiba-tiba muka jadi kedut, muka dia jadi tiba-tiba jadi buruk. Dia kan masih handsome lagi, tapi buruk dari segi kerohaniannya buruk, akhlaknya buruk. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Kita kembali bersiaran waktu ini bercerita bersama dalam Pesona Dizarah bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Kita kupas tajuk Separation Anxiety Disorder. Untuk perkongsian kita, ramai dah Ustaz berikan komen mereka di WhatsApp IKIM, di YouTube channel IKIM dan juga di Facebook IKIM. Juga mereka hantarkan soalan, kita akan kongsikan nantinya. Cuma yang kita nak kongsikan juga sebab Ustaz kata tadi betapa pentingnya kita bila ada masalah yang berkaitan dengan kejiwaan ini, berbanyakkan membaca surah-surah, doa-doa dan sebagainya, zikir-zikir tertentu. Ustaz selalu kongsikan nama-nama Allah yang boleh dizikirkan. Jadi mungkin hari ini kita nak kongsikan juga apa yang antara sahabat-sahabat kita boleh lakukan kalau mereka dah terjebak dalam separation anxiety disorder ni Ustaz. Okey, jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian kan. Okey. Jadi maknanya step pertama ataupun langkah pertama yang paling penting kita sedar. Itu penting. Awareness sangat penting dalam kehidupan kita. Kesedaran sangat penting ya. So maksudnya bila ada orang kesedaran, barulah dia boleh faham, dia ada benda tak kena, dia boleh baiki diri. Saya suka untuk bagi perumpamaan macam kereta kan. Kalau anda kata kereta kita tak hidup kan, kita pun kereta tak hidup kan. Okey, apa hal tak hidup kereta ni kan? Kalau kita tak tahu sebab apa, kita sangka benda lain, kita akan ubat yang salah. Betul. Contoh katakan apa tak hidup kereta? Tahu dah sebab apa. Sebab apa dia cakap hati kau tak hidup? Sebab apa tu? Tak ada minyak. Tak ada minyak. Tapi tak hidup. Tak hidup gitu. Tahu dah. Tayar dia tak cukup angin. Tak cukup angin tayar dia. Ini orangnya masa angin ni rupanya. Dia pump tayar tu, sampai meletup pun kereta tu tak boleh hidup. Sebab apa? Sebab dia tak tahu ada masalah mengenai itu, benda itu, apa masalah dia. Macam tu juga diri kita. Kalau kita tak ada awareness, kesedaran, maka kita akan memberi reaksi yang berbeza. Contoh macam kata kakak tadi kan, yang saya kata, pukul 2 pagi, telefon kan. Tanya Ustaz, kucing saya macam mana Ustaz? Kucing saya tak ada. Kalau kita tak faham, dia tu memang jenisnya ada separation anxiety disorder, mungkin kita akan marah. Apa benda dah awak ni ganggu orang malam-malam? Dia mungkin diganggu malam-malam, tapi dia tak boleh tidur, dia jadi panic attack. Kucing tu mungkinlah peneman dia dan sebagainya. Jadi maknanya, jadi kalau kita tak faham, kita mungkin akan apa benda kan? Begitu tak dia. Kalau dia tak faham benda itu, maknanya dia akan, okey, siapa boleh cari? Ada nombor. Tengok Ustaz ni tak angkat telefon. Ustaz ni tak angkat telefon. DJ Kak Yati tak telefon. Terus Ustaz Muhammad lah. Maknanya, dia sudah... akhirnya tak menjawab. Dia sudah mengganggu. Maksudnya bandingkan bahasa senang untuk mengganggu lah kan. Tapi maksudnya begitu kalau kita tak faham benda ni. Lepas tu kesedaran, awareness sangat penting. Okey. Ini kakak tuan-tuan sekalian. Jadi kadang-kadang bila berlaku separation anxiety disorder ni, dia akan mengganggu. Contohnya macam katakan berapa ramai hari ni orang yang mungkin ada kerisauan macam ini yang menyebabkan dia langgar SOP. Ini kita cerita tentang COVID-19 buat surat palsu polis. Sebab maknanya ada orang yang saja-saja nak jalan. Ada orang yang memang dia buat reaksi macam tu sebab dia rasa lemas, tak bernafas. Macam mana keadaan mak kat kampung, macam mana keadaan adik-beradik kat kampung, macam mana keadaan, dia rasa macam tu. Jadi itu yang kadang-kadang kalau kita tak perasan sampai boleh langgar SOP, sampai boleh tertekan, tak boleh tidur. Macam tu juga dengan tugasan harian boleh terganggu kan.
sampai kadang-kadang ada orang yang kerana separation anxiety disorder boleh sampai dia jadi apa yang kita panggil sebagai mengongkong pasangan, risau sangat. Abang kat mana? Abang kat mana? Maknanya tanya kat awak, telefon. Kalau tak angkat ni mesti tengah dating ke apa ni? Telefon lagi kan. Dan sampai kalau suami tu pula jenis dia memang dia rimas kalau orang tanya-tanya dan sebagainya, itu boleh jadi masalah dalam rumah tangga itu sendiri kan. Okey, sebelum kita buka kepada perkongsian kita ada pertanyaan kan. Mari kita tengok apakah zikir yang paling bagus untuk kita kongsikan dalam keadaan yang kita rasa macam sesak nafas, kita rasa macam tak tenang dalam keadaan demikian. Okey, surah Asy-Syura ayat 19. Surah Asy-Syura ayat 19 Surah Asy-Syura ayat 19 baca banyak-banyak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allah yang maha lemah lembut kepada hamba-Nya, dia merezekikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Jadi kadang-kadang orang anxiety ni dalaman dia tak kuat, kerisauan dia banyak. Jadi dia hendaklah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zikir Asmaul Husna, ambil bahagian belakang tu. Ya Qawiyyu ya Aziz, Ya Qawiyyu ya Aziz, Ya Qawiyyu ya Aziz, Ya Qawiyyu ya Aziz. Allah Al-Qawi dan Allah Al-Aziz. Supaya Allah kuatkan jiwa kita. Buang rasa-rasa sangka-sangka, kerisauan yang melampau dalam diri kita. Surah Asy-Syura ayat yang ke-19. So baca bagi orang yang ada risau, separation, anxiety disorder ni ataupun surah Al-Ghafir. Surah Al-Ghafir ayat 44. Surah Al-Ghafir ayat 44, kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lah sebaik-baik penjaga. Okey, wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basyirum bil ibad. Surah Al-Ghafir ayat yang ke-44. Ni boleh ambil ni ni. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basyirum bil ibad. Aku sentiasa menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah untuk memeliharaku. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan keadaan hamba-hambanya. Banyak baca surah Al-Ghafir ini. Surah Al-Ghafir iaitu ayat yang ke-44. Kalau jadi ufawwidu amri ila Allah. Ya Allah, aku serahkan urusan aku kepada Engkau ya Allah. Surah Asy-Syura ayat 19 ataupun surah Al-Ghafir ayat 44 bagi orang yang ada anxiety, terutamanya separation anxiety disorder. Jadi mudah-mudahan keberkatan Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita itu dia mengubat dalaman dengan jalan yang kita tak perasan. Sebab kita ni dicipta daripada tanah Jadi gelombang Al-Quran tu kita tak perasan. Tapi penciptaan lain, contoh macam jin. Jin dia akan perasan gelombang-gelombang ini. Itu kan jin pernah datang bertemu Nabi ketika ayat Quran diturunkan. Jin zaman Nabi Sulaiman pernah datang jumpa Nabi. Kan Allah rakamkan kisah dalam Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Telah diwahyukan uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, diwahyukan Al-Quran itu dan telah mendengar segolongan daripada jin. Kemudian mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengar satu getaran Al-Quran yang ajaib. Kita manusia di bertanah, kita tak rasa lagi getaran itu. Kita getaran yang lebih aktif lagi, getaran ke, maknanya rasalah getaran itu kan. Getaran gelombang tak apa, tapi benda-benda cecair, darah-darah dalam badan kita, organ-organ dalam badan kita, otak-otak dalam badan kita apa semua, dia akan ada perubahan dia. Secara kita tak perasan. Sebab tu tak nampak. Taklah tiba-tiba membaca Quran, tiba-tiba dia ketak gini kan. Badan terus berketak-ketak, otak-otak kan. Dia tak macam jin tu. Tapi dalaman tu lebih kuat lagi. Getaran-getaran ayat Quran tu. Baca. Ayat Quran tu dia penuh mukjizat. Jadi baca, amalkan, insya-Allah
kita akan lebih tenang lagi insya-Allah. Jom kita dengar perkongsian, ada soalan sama-sama. Baik. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ni kita ada soalan banyak juga Ustaz, daripada sahabat-sahabat kita. Kita raikan soalan pertama di WhatsApp IKIM Ustaz berkenaan dengan anak saudaranya. Kita ada tadi sekejap Ustaz. Saya cari soalan banyak Ustaz masuk. Masya-Allah. Okey, sahabat kita Yazid daripada Johor Bahru kata abang sahabat kita ni meninggal dunia ketika 10 tahun yang lepas. Ketika itu anak saudara masih berusia setahun lebih. Tapi baru-baru ini hampir setahun anak saudara terkena penyakit kulit seperti sopak, tak tahu apa punca tapi doktor menjangkakan disebabkan stres. Apa yang boleh sahabat kita dibantu ni Ustaz, bantu kakak ipar dan juga anak saudara tersebut Ustaz? Okey, pertama sekali Islam tak nafi kemanusiaan. Benda-benda berkaitan dengan kulit lah apa semua, ada kajian ilmu yang Allah kurniakan kepada para doktor ya. So maksudnya kita pergi, kita minta nasihat, berubatlah. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut tadawaw, berubatlah kamu. Okay? Selain daripada itu, untuk maknanya anak ni boleh sampai kulit. Betul lah kadang-kadang benda-benda dalaman ni, stres apa semuanya, dia sehingga boleh memberi kesan kepada zahir. Lepas tu ada orang yang stres, sakit jantung, darah tinggi, kulit-kulit tu tiba-tiba jadi rashes kan, maknanya gatal-gatal dan sebagainya kan. Maknanya memang ada benda itu. So jadi maknanya selain daripada ubat kulit yang kita cari dekat hospital, tanya pakar-pakar, dalaman kena selesaikan juga. Sebenarnya kalau stres, maksudnya amalkan ayat Quran. Kalau stres tu kena kerisauan. Mak bapak tak ada apa nak jadi masa depan ni. Aduh macam mana ni. Dan keadaan sekarang ni kan nak cari kerja pun susah. Contoh, baca ayat tadi surah Ghafir kan. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusan aku semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita zikirkan pelan-pelan surah Asy-Syura ayat 19 tadi. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ataupun baca nama Allah Al-Qawi Al-Aziz tadi ya. Ya Qawi wa Aziz, ya Qawi wa Aziz. Ini kita kongsikan maknanya di sini ayat surah Syura ayat 19 ini. Baca nanti dia kongsikan tadi ayat surah Ghafir ayat ke-44. Ni jadikan zikir, jadikan amalan untuk Allah beri ketenangan dalaman kita tu. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Seterusnya soalan daripada sahabat kita di Facebook IKIM Muhammad Syahril Ustaz. Isteri sahabat ini kalau bawa kereta dia akan terasa seolah-olah lori nak langgar dia. Kalau diselekor dia takut sampaikan nak tengok selekor tu, kalau berselisih dengan kereta yang lain pun sama, dia ada perasaan takut. Kadang-kadang sahabat kita ni marah sebab mengganggu pemanduan Ustaz. Macam mana nak bantu sahabat kita, nak bantu isterinya tu Ustaz? Silakan. Okey, dalam kajian di barat ya. So maksudnya ini di barat sama juga sebagai manusia di bahagian Asia kita pun lebih kurang sama. Kajian mendapati orang perempuan lebih mudah untuk anxiety ni ya. So abang mana portion dia lebih tinggi berbanding orang lelaki ya. Orang lelaki ada juga tapi dia punya portion dia punya bilangan dia lebih ramai. Sebab itu bagi abang, kalau isteri macam itu, pertama sekali tegur dia boleh tapi jangan marah sebab dia jenis macam itu. Kita tak sama, kita takkan sama. Kalau kita ukur orang macam diri kita akan takkan memahami orang macam awak ni jadi marah-marah, jadi gaduh lah kan. Jadi antaranya orang perempuan lebih banyak dia punya bahagian daripada orang lelaki. Orang lelaki banyak juga tapi orang perempuan lebih sikit. Okey. Kemudian ada kadang-kadang kejadian trauma contohnya, benda yang pernah berlaku. Saya sebenarnya memahami apa yang kakak ni sebut. Saya pernah mengalami satu insiden yang agak berat. Sampai bak kata orang tua kita mujur hidup ni. Mujur hidup je. Bayangkan bas terbabas di jalan sebelah, masuk kat jalan saya, langgar. Saya dalam kereta pertama. Kereta belakang lagi langgar, meninggal, ada ramai yang meninggal maknanya langgar belakang. Alhamdulillah, maksudnya Allah selamatkan saya, tapi patah riuk juga patah riuk patah tulang rusuk ni, patah punggung ni kan, maksudnya Masya Allah kan, berbulan kan, maknanya tak boleh kena bantuan, maksudnya tongkat dan sebagainya kan. Okey, sampai sekarang kadang-kadang terasa kalau dia kata saya memandu ada lori, memang terasa maksudnya sebab seriau terasa. Sebab apa? Memori tu ada dekat saya. Kalau tengok kenapa orang boleh jadi demikian, antaranya dia pernah trauma. Kadang-kadang dia maknanya dia seorang wanita akan lebih banyak dibanding orang lelaki, ataupun mungkin kesukaran pengalaman hidup dia yang susah, jadi menyebabkan dia susah nak ada separation anxiety disorder ni.
Kan? Jadi maknanya betul juga kadang-kadang ada berlaku kadang-kadang perubahan hidup yang ketara, tiba-tiba perceraian, kan? Maknanya anak yang meninggalkan rumah atau maknanya tiba-tiba terpisah dari keluarga. Jadi boleh menyebabkan juga faktor mengalami kerisauan melampau pada perpisahan ini. Kan? So, jadi maknanya bagi abang tadi jangan fahami isteri dan mungkin takut dia ada anxiety, trauma yang pernah dilalui itu. Kesian dia. Pandang dia yang penuh kasihan. Ustaz kan, insyaAllah. Seterusnya kita ada sahabat kita di WhatsApp Wikim kata, sahabat Ustaz, saya ada kawan, dia seorang yang suka tidur malam dan sering tidur siang. Memang sukar tidur malam dan sering tidur siang. Dia pernah mengganggu sahabat ini kerana terlalu fikiran negatif dan sebab dia tak boleh tidur, dia mengacau sahabat kita dan terlampau risau sampai bila cakap dan dia menyebut dia wali dan cuba mempengaruhi saya. Adakah ini salah satu jenis gangguan jiwa juga Ustaz? Maknanya dah terlampau sampai ada ilusinasi ni Ustaz. Okey, kita dah bincang mengenai pada kelas-kelas yang lepas mengenai skizofrenia contohnya. Pada maknanya ataupun seorang tu dia ada dipanggil delusional belief. Dia ada satu delusi yang dia yakini benda itu. Dia kata dia wali, dia kata apa semua. Jadi mungkin itu mungkin dia bergurau, jangan terus kita judge atau hukum dia kan. Aku tahu dah kau ni macam dia lah pergi bukan tapi kalau betul macam itu paling kurang kita kena ada kesedaran, kawan kena ada kesedaran Okey, beberapa hari lepas satu orang yang pergi tatak ibu dia. Kan? Kenapa? Kerana ada gangguan-gangguan yang kadang-kadang takut diambil remeh oleh orang sekeliling. Jadi apabila dia tetak mak dia sedang tidur dengan cucu dia tetak mak dia, meninggal mak dia kan. Jadi apabila orang datang, jadi cucu dia lari. Jadi, mak dia ni sempatlah kata, pergi lari nak, pergi lari. Adik-beradik dia semua duduk kat sekeliling tu, beritahu adik-beradik dia pun datang, adik-beradik datang. Tak berani tengok abang dekat pintu dah tengah pegang parang kan. Adik-adik lelaki datang masuk tak kisahlah abang tengok pegang parang apa lelaki dengan lelaki kan. Masuk anak mak dah meninggal lah. Berlumuran darah dah. Bila ditangkap, ditanya, rupanya ada bisikan. Dia kata mak tu ada bisikan untuk tetak mak tu. Kan? Ini yang kita mudah Allah merahmati Allah yarhamuha, Allah merahmati ibu ini dan Allah merahmati semua keluarga, tabah dan takziah. Tapi kita nak belajar sesuatu benda, jangan remehkan benda-benda kejiwaan ini kadang-kadang gangguan tu daripada dadah, ada juga daripada dadah benda yang berbenda tahu dadah yang merosakkan otak kan. Maknanya ada kadang-kadang macam itulah, ada gangguan jiwa, ada kadang-kadang tak tidur tu. Kan? Jadi maknanya kalau kawan tu tak tidur sampai macam itu, sebab tidur malam sangat penting. Allah yang sebut bahawa Allah jadikan malam itu sebagai kerehatan buat kita. Allah. Seterusnya kita ada pengalaman daripada seorang ibu Ustaz di WhatsApp Wikim. Dia agak panjang, saya bacakan Ustaz. Kata sahabat kita ni telah melahirkan anak ketiga, anak-anak pula beza setahun je setiap seorang. Tiba-tiba satu hari sahabat kita datang dengan rasa risau dan sedih yang amat jika dia meninggal. Dia terfikir jika meninggal melihat anak-anak masih kecil. Semenjak hari tersebut sahabat kita ni amat takut dan sentiasa terfikirkan kematian hingga baru-baru ni rasa dialami panic attack. Apakah amalan yang boleh diamalkan untuk menguatkan jiwa dan diri dia kembali? Sebab adakah dia rasa takut mati itu seperti mana yang Nabi Muhammad SAW menyatakan itu adalah penyakit al-wahan Ustaz? Okey. Kalau mengingati mati bagus tapi konsep mengingat mati dalam Islam adalah untuk kita jangan jatuh ke zon selesa. Mana jangan jatuh ke zon selesa. Kau kena ingat, kau kena buat amalan, buat baik something Daripada history, daripada sejarah, kita belajar satu benda yang sangat penting. Nothing forever dalam dunia ni Tak ada apa yang kekal dalam dunia ni. Belajar amalan sejarah, satu benda kita akan faham, tak ada benda pun dalam dunia ini yang forever. Pada manusia dan sebagainya kan. Selama-lama tak ada. Jadi kalau dia kata kita ni sementara buat sesuatu benda yang boleh kita kekal, kata Nabi SAW. Ingatan tu kekal. Apa dia? Antaranya sedekah jariah, anak yang soleh mendoakan dan juga ilmu yang bermanfaat. Jadi walaupun orang tu dah tak ada tapi disebut-sebut namanya. Mana dia macam kekal lah. Jadi ada kubur macam bercahaya, disebut-sebut masih orang kenal. Ada kubur yang sunyi, senyap dan dilupakan orang. Jadi maknanya kita tahu kita ni nak ingat mati adalah persediaan.
Jangan sampai kita ingat mati sampai risau. Duduk bawah katil, risau, panic attack dan sebagainya kan. Sebab benda tu pasti akan berlaku. Dan orang ada takdir masing-masing. Maksudnya kalau kita takdir pun, dia ada takdir dia. Dia ada takdir dia. Kan? Takdir mana berjalan atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Balik pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zikir tadi, ini. Surah Ghafir ayat 44 dan juga surah Asy-Syura ayat ke-19. Baca maknanya ayat ini. Mudah-mudahan beri kebaikan kepada kita. Wallahualam. InsyaAllah, amin. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita ni tentang kawannya. Fatih Latif kata, orang anxiety ni sering dipandang serong Ustaz, terutama di tempat kerja. Kawan kita ni sampai tak datang kerja sebab takut, malu, resah, gelisah dan sering juga dimarah bos dan disuruh berhenti sebab sakit dia tak boleh buat kerja berdepan dengan orang. Sahabat kita ni ada yang Imam Bilal tapi dah tak mampu nak teruskan tugas dia seperti biasa Ustaz. Maknanya ada tugasan lain-lain pun dah tak boleh nak buat sebab ada ni lah perasaan takut, gelisah dan risau ni Ustaz yang melampau. Okay, sebab kadang-kadang apabila kita ada satu kerisauan yang melampau, satu benda yang akan berlaku, kita tak perasan reaksi kita. Kita tak perasan reaksi kita tu. Lain daripada orang. Keplek care dia panggil dia sebut keplek care budak ni pelik sungguh. Setelah kita jumpa pelik sungguh lah. Apa gini. Maknanya itu kadang-kadang orang yang tak faham, kalau dia tak dengar perbahasan-perbahasan emosi, ilmu kejiwaan dan perbahasan-perbahasan surah Zahra, okey? Maksudnya dia akan mudah untuk judge orang. Kau ni pelik lah, apa benda kau ni? Relax lah, come on lah. Maknanya dia meremehkan benda itu. Sedangkan kadang-kadang ada benda-benda yang kita kena tenangkan orang lain. Itu kita panggil kematangan lah dalam kita hidup sekeliling, raih orang lain, faham orang lain. Sebab manusia tak sama. Jangan pernah ukur orang sama macam diri kita. Wallahualam. Kan jadi orang yang banyak mendengar Ustaz kan daripada banyak bercakap kan. Hafizah Muhammad Ali Ustaz. Ini soalan terakhir lah saya kira untuk perkongsian kita. Kata Ustaz, sahabat kita ni dada kerap berdebar sampai naik ke bas di kaki, terutama ketika nak tidur. Kalau berdebar tu terus tak boleh tidur Ustaz. Disebabkan debar tu tak boleh tidur Ustaz. Ya Allah. Okey, ingat tak kita sebut dalam perbincangan kita pada hari ini, antara tanda-tanda anxiety ni atau kerisauan melampau ni sampai dia secara fizikal kan, dia akan jadi berdebar-debar. Kalau berdebar-debar tu sampai rasa kebas, itu dah sampai kepada panic attack atau anxiety attack dia akan rasa tak boleh tidur, dia akan rasa macam dinding ni runtuh, dia akan rasa dinding tiba-tiba macam menghimpit dia akan rasa macam tiba-tiba macam nak lemas, dia akan rasa macam tak boleh bernafas, dia akan pegang tangan berpeluh, dia akan pegang suami dia sebelah, suami bang dia rasa macam tu. Jadi maknanya pertama kita memahami orang yang faham, bila dengan ilmu kita memahami benda itu kan. So jadi sabar, baca zikir. Jadi kalau lah susah nak atau menghafal ayat yang kita kongsikan tu panjang, ambil zikir Asmaul Husna, ya Qawi yang Aziz tadi, ya Allah yang Maha Kuat, ya Allah yang Maha Perkasa. Mudah-mudahan nanti Allah kuatkan kita ya Qawi yang Aziz, ya Qawi yang Aziz, ya Qawi yang Aziz. Zikir insya-Allah. Jadi maknanya mudah-mudahan, dan usaha untuk tidur, jangan sampai tak tidur Selalu saya sebut kalau tak ada apa-apa perkara jangan tak tidur. Ni anak-anak kita kan main game sampai pukul pagi, tidur siang pula. Lama kelamaan akan ada kesan dia. Sebab badan kita sudah sign, badan kita akan repair apa dalam ni. Tak kisahlah otak ke jantung ke apa ke, adalah pada waktu malam. Ya, ketika kita tidur itu insya-Allah. Dan satu perkongsian daripada Natasha Khairul Ustaz, kata sebelum ini saya tanya Ustaz, kata alhamdulillah selepas amalkan surah Al-Kautsar, masa buat makanan dan minuman untuk suami, emosi suami semakin stabil, tapi still makan ubat dan sebagainya Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Ini adalah testimoni iman macam mana ayat Quran itu maknanya memberi kebaikan. Jadi maknanya suami tu ada mungkin ada benda kena bantu. Jadi untuk dia mengamalkan mungkin susah. Kita bantu dia. Sampai saya masak tu surah Al-Kautsar kan. Inna a'tainakal kautsar, akan berikan kepada kamu kebaikan yang banyak wahai Muhammad. Mana kita bacakan tu. Jadi apa yang dimakan tu dengan zikir, insya-Allah akan beri kebaikan. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sampai hujung Ustaz, sedikit kesimpulan untuk pertemuan kita pada hari ini. Silakan.
Jadi kakak tuan-tuan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Kita dah masuk tahun kedua COVID kalau kita jaga SOP tu dia dah dekat setahun dah. Kalau SOP tu budak, maknanya kita jaga SOP tu dia dah setahun lebih dah budak dah. SOP ni kan. Dah nak pandai jalan. Dah nak pandai jalan. Dah nak pandai jalan dah budak SOP ni kan. Kita jaga dia. Tak boleh berlari dah budak SOP ni. Dah boleh telatah, dah boleh bercakap, dah bercakap semata dua dah.